Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaumku, Allah menidakkan kemahuannya kerana hendak melihat tindak tanduk kamu. Adakah kamu menghadapinya dengan tetap ataupun kamu akan mengalah? Kamu mempercayainya ataupun kamu mendustakannya? Siapa yang tiada menyetujui qadar Allah, dia tidak akan dipandangnya. Siapa yang tidak redha dengan keputusan Allah, tiada akan diredainya. Siapa yang lokek memberi, tiada akan diberinya. Siapa yang tidak ikat binatang kenderaannya, tiada dapat menunggangnya. Wahai si orang jahil, engkau mahukan Tuhan mengubah dan menukar sesuai dengan kehendakmu? Apakah engkau ini Tuhan yang kedua? Engkau hendakkan Allah menyetujui kemahuanmu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tukar sikapmu itu supaya menjadi orang yang benar. Kalau tidak kerana ketentuan Tuhan, nescaya dakwaan-dakwaan yang dusta itu tidak akan terdedah. Hanya dengan pengalaman sahajalah baru batu belian itu dapat dikenal orang. Ingkarilah dirimu yang suka menolak keputusan Allah Azza wa Jalla. Jika engkau mula mengingkari dirimu, barulah engkau dapat mengingkari orang lain. Dengan kadar kekuatan imanmu, engkau dapat menghapuskan pelbagai kemungkaran. Dan dengan kadar kelemahannya, engkau akan duduk di rumah dan membisu diri dari melenyapkannya. Kaki-kaki iman yang teguh sahaja yang dapat menetap ketika menghadapi syaitan manusia dan jin. Dan dia jugalah yang dapat menetap menanggung bala dan bencana. Tetapi kaki-kaki imanmu tidak pernah menetap di hadapan kesemua ini, maka jangan berani mendakwa diri teguh keimanan. Bencilah dahulu semua yang ada dan cintailah pencipta semua itu. Maka moga-moga dia mahu meletakkan kecintaan dalam hatimu terhadap sesuatu yang pernah engkau membencinya. Dan engkau terpelihara padanya. Kerana dialah sahaja yang dapat meletakkan kecintaan itu, bukan engkau. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas. At-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi salah." Sangat disukakan ke dalam diriku dari dunia kamu ini adalah 3 hal. Iaitu memakai air wangi, menikahi wanita dan dijadikan cahaya mataku dalam solat. Ia disukakan kepada beliau kesemua itu selepas beliau membencinya, meninggalkannya, berzuhud kepadanya serta membelakanginya. Kini kosongkan hatimu dari segala yang selain Allah supaya dia menyukaimu. Semua itu sesuai dengan kehendaknya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian,
menjadi perangai kebajikan manusia. Dia nak Allah Ta'ala tentukan mengikut apa yang dia nak. Setiap kali dia melalui perkara yang tidak diinginkan oleh hawa nafsunya, maka dia menolaknya dengan cara mengingkari, dengan tidak mengakui kelemahan dirinya dan kekuasaan Allah Ta'ala padanya. Dia ingin mengubah takdir mengikut hawa nafsunya. Bila Allah Ta'ala takdirkan dia menjadi lelaki, maka dia berkata, kenapa saya dijadikan lelaki? Sedangkan saya cenderung pada perempuan. Dalam diri saya terperangkap perempuan. Maka dia ubah jadi perempuan. Allah jadikan dia perempuan. Dia kata dalam diri saya ada ketegasan lelaki. Saya lebih tahu saya patut jadi lelaki. Maka dia ubah jadi lelaki. Bila Allah Ta'ala ciptakan fizikalnya dalam keadaan tertentu, dia berkata, kenapa fizikal saya seperti ini? Maka dia pun buat pembedahan. Dia pun buatlah apa sahaja untuk mengubah ciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan padanya. Maka ini jelas terang. Orang-orang yang mengingkari qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelompok-kelompok ini senang kita tengok. Tetapi ada yang kita tak nampak. Yang juga mungkin berlaku pada kita. Kelompok yang tidak mahu menyetujui takdir Allah dengan mengubah fizikal, maka kelompok ini saya katakan jelas terpampang terlihat. Yang lelaki tukar perempuan, perempuan tukar lelaki. Yang jadi Melayu tak rasa mulia jadi Melayu, nak jadi Cina. Yang Cina pula tak rasa mulia jadi Cina, nak jadi Mak Saleh. Maka dia pun buat operasi mata biar hidung mancung. Yang kulit hitam pula tak reda kulit hitam, maka dia pun buat whitening, pemutihan dengan cara macam-macam. Maka gambaran ini gambaran yang jelas zahir orang menolak takdir Allah. Tetapi ada golongan yang mungkin berlaku pada kita. Yang tu insya-Allah Allah selamatkan kita. Itu takdir Allah sehari-harian pada kita. Sakit demam kita, sibuk lapang kita, susah senang kita, pangkat ataupun tak berpangkat kita, jodoh tak berjodoh kita, anak atau tak beranak kita. Maka di situlah berlakunya orang-orang yang melihat, kenapa saya tidak dapat macam ni? Kenapa saya tak dapat begitu? Maka dia menolak takdir Allah. Bahkan dia menyangka apa yang dia nak itu lebih baik daripada apa yang Allah takdirkan padanya. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, apakah kamu nak jadi Tuhan kedua? Kamu lebih tahu apa yang Allah Ta'ala nak takdirkan kepada kamu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah lebih tahu tentang makhluk yang diciptakan? Allah itu maha halus ilmunya. Kita nampak yang kasar-kasar ilmu kita. Yang halus di sebalik itu. Kan di sebalik takdir Allah itu ada hikmahnya. Di sebalik takdir Allah itu ada pengajarannya. Di sebalik takdir Allah itu ada latihannya. Di sebalik takdir Allah itu ada ilmunya. Kerana Allah Ta'ala tidak takdirkan sesuatu pada kita, melainkan semuanya kebaikan untuk kita. Tapi agak sukar untuk kita memahaminya kerana lemah iman kita. Kerana kuatnya nafsu kita. Kerana cenderung kita mencintai dunia daripada akhiratnya. Kerana jahil kita dengan Tuhan kita. Ada seorang pesakit. Dia pergi hospital. Dan dia tahu doktor ni doktor pakar. Sudah tersohor seantero dunia. Kepakarannya, kebijaksanaannya, kejayaan-kejayaannya, penghargaan didapat. Dan manusia tahu dia sakit. Apakah dia mengingkari apa sahaja yang dikatakan oleh doktor pakar ini? Kalau doktor kata baring, dia pun baring. Dia tak kata, doktor kenapa kena baring? Tak boleh bertonggek ya? Doktor kata baring, maka baring. Doktor kata belah kanan, kanan. Okay, cocok belah kiri, dia pun bagi kiri. Tak ada pula dicadang ke doktor. Bila doktor nak cocok kiri, doktor boleh tak cocok kat lain. Cocok kat dahi ke. Maka dia tahu dia tak ada ilmu apa-apa. Dia ikut, dia patuh, dia taat. Doktor kata makan ubat ni, dia pun makan. Sebelum makan, dia makan. Ini makan, selepas makan, dia makan.
Datuk kata awak pergi buat itu, buat ini, semua dia ikut. Sebab dia tahu kepakaran, kebijaksanaan, kejayaan. Dan dia tahu dia sakit. Maka dia tak akan mengingkari apa-apa. Tuan-tuan, kalau itu analogi mudah kita faham. Bagaimana Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha penyembuh. Allah yang maha kaya. Allah yang menentukan segala-galanya. Dan kita hamba Allah yang sakit. Kita hamba Allah yang jahil. Kita hamba Allah yang lahir daripada sifat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu lemah. Dan kita manusia yang hina kalau tidak Allah muliakan kita. Kita manusia yang disebut oleh Allah Ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah yang keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Kamu bodoh. Kemudian dijadikan kepada kamu telinga, pendengaran, penglihatan, hati. Semoga kamu bersyukur kepada Allah. Kita lahir bodoh. Lahir tak tahu apa-apa. Bercakap pun tak pandai. Jangan kata nak fikir, bercakap pun tak pandai. Berjalan pun tak pandai. Yang kita tahu menangis. Kenapa gambaran menangis? Kita pasrah. Maka Allah Ta'ala berikan kepada kita sedikit demi sedikit. Sehingga hari ini, kita rasa kita dah bijak sangat. Lalu kita mengingkari takdir Allah. Walhal sewaktu kita menjadi benih air mani yang bertemu dengan benih ibu kita, lalu terbentuk menjadi manusia. Apakah waktu itu kita berkata itu dan ini? Kita tak kata apa-apa. Allah bentuk kita dalam perut mak kita 9 bulan. Jadilah kita lelaki atau perempuan. Jadilah kita dengan sifat itu dan ini. Apakah kita menidakkannya? Kita mengakui itu ketentuan Allah Ta'ala pada kita. Tiba-tiba bila kita hidup, kita nak biar keputusan Allah ni macam yang kita nak. Tuan-tuan, kita tidak. Allah beri kita suatu jalan. Pertama, Allah Ta'ala sembunyikan takdir Allah. Tetapi Allah beritahu kepada kita takdirnya berlaku pada kita. Allah berkuasa padanya. Allah telah menulis dan mencatatnya. Dan Allah yang akan melakukannya. Baik itu untuk makluman kita, orang beriman. Tetapi Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan usaha. Sila usaha. Berusaha dengan pelbagai cara. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan semua orang telah ditetapkan tempatnya syurga atau neraka. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, izan nattakil. Kalau macam begitu kita duduk saja. Kata Nabi, amalu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan, berusaha. Kerana setiap orang dipermudahkan mengikut apa yang diusahakannya. Artinya kalau kamu memang ditakdirkan begitu, Allah lapangkan usaha kamu. Maka usaha. Tapi di sebalik kita usaha, kita tak menyatakan bahawa keputusannya macam kita usaha. Keputusannya tetap macam Allah kehendaki. Tapi usaha untuk apa? Kan ini perintah Allah Ta'ala pada kita. Supaya kita tenang. Supaya kita nampak mana silap kita kat mana. Kecuaian kita kat mana. Supaya kita kenal orang-orang yang boleh kita percaya dan tak percaya. Supaya kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Supaya kita kuat dan gagah, tabah. Dan supaya kita dapat pahala dan diangkat darjat di sisi Allah SWT. Maka itu usaha. Usaha menjadikan kita diangkat darjat. Orang yang berusaha berperang walaupun kalah, maka dia diangkat darjat oleh Allah. Yang berusaha menuntut ilmu walau dia tak pandai-pandai, dia diangkat darjat oleh Allah. Kan nilai kita ialah darjat yang Allah angkat kita. Yang lain-lain semua, akhirnya semua tak ada. Nanti kat syurga tak ada beza dah orang alim dengan orang tak alim. Tak ada beza. Tak ada dalam syurga ni orang alim, ni bukan. Tak sama. Diredai Allah, diampuni Allah. Waktu tu tak ada beza dah cerita kecil ke besar. Ataupun bangsa-bangsa apa, semuanya sama. Dapat redha Allah. Duduk dalam syurga Allah. Semua sama. Maka darjat yang membezakannya kerana lulusnya dia dengan ujian Allah Ta'ala. Khususnya redha, yakin, sabar, redha, yakin dan cinta dia pada takdir Allah. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, siapa yang tak setuju dengan takdir Allah, Allah tak akan pandang dia sampai bila-bila. Maksud tak pandang, Allah Ta'ala tak akan merahmatinya. Dan siapa yang tak redha dengan keputusan Allah, Tuhan tak akan redha padanya.
Dan siapa yang kedekut, maka dia tak akan diberi rezeki kepadanya. Kerana Allah Ta'ala akan beri rezeki setiap kali kita pemurah. Dah kedekut, beri buat apa? Dah kedekut, tak guna juga. Hatta sampai peringkat dia kedekut pada dirinya sendiri. Jangan kata pada orang lain, dia pun tak nak guna, kedekut. Maka buat apa bagi rezeki pada orang ni? Allah bagi rezeki pada orang pemurah. Lagi pemurah seorang tadi, lagi diberi rezeki. Kerana orang ni pandai menggunakan nikmat Allah. Kemudian kata Syekh, siapa yang tak ikat binatang, kenderaannya tiada dapat menunggangnya. Baik, ini adalah satu bentuk kiasan. Maksudnya tuan-tuan sekalian, orang kalau tak ikat hawa nafsu, maka dia tak boleh mengawal perjalanannya. Binatang tu umpama nafsu. Kita nak kontrol, kena ikat. Binatang kalau kita nak kontrol tanpa ikat, dia tak boleh. Hatta kalau dia jinak, namanya kuda, unta, tak ikat pun dia lari. Ini kan pula yang memang liar. Kuda liar, tak ikat, lagi tak nampak lah kita. Unta liar, tak ikat. Kalau unta jinak kita tak ikat pun, kalau dia lari, berbulan-bulan tak balik. Maka nafsu kita kena ikat. Nafsu ini ialah kenderaan kita. Bukan dia tunggang kita, kita tunggang dia. Kepada kehendak yang Allah redha. Sebab itu kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Maka nafsu itu kenderaan kita. Ikat dia elok-elok. Supaya dia pergi pada redha Allah. Nafsu ni tak ada akal. Kalau kuda mana ada akalnya? Unta mana ada akalnya? Dia ikut. Dengan tali kedati, tali yang ikat kat mulut dia, dekat leher dia, atau kita sebut macam steering. Tuan-tuan ke kanan, dia ke kanan. Tuan-tuan ke kiri, dia ke kiri. Kalau dulu kita panggil tali yang pengikat kekangan dia. Kalau hari ni, kalau kita sebut kereta, steering dia. Tuan-tuan boleh tekan aja mana, tuan-tuan ke kanan, dia akan ke kanan. Yang penting steering itu di tangan kita. Maka orang yang menolak takdir Allah ini kerana membiarkan nafsunya bebas. Akhirnya nafsunya kata, kenapa Ustaz? Saya tak dapat anak lagi, orang lain dapat. Macam tak betul je takdir saya ni. Dia boleh kata tak betul takdir dia. Kenapa orang lain dapat jodoh? Saya tak dapat jodoh ni Ustaz. Padahal saya dah buat banyak benda dah saya buat ni untuk dapat jodoh. Kenapa tak dapat? Dia persoalkan kenapa. Kita tak ada hak persoalkan kenapa. Tetapi setiap benda yang berlaku, muhasabah. Setiap benda yang berlaku, kita belajar kekurangan kita kat mana. Dan setiap benda yang berlaku, kita lihat kehebatannya di mana. Kita jarang melihat nikmat di sebalik takdir daripada kita. Kita melihat kekurangan. Kalau Allah takdirkan kita miskin, sebagai contoh, kita melalui tempoh ujian miskin, tak ada duit. Kita selamanya melihat kekurangan-kekurangan, lalu kita setiap hari muka sedih. Tapi kalau kita lihat dengan kebijaksanaan, ada bagus juga saya miskin. Saya tak payah fikir nak bayar cukai, dia kerja orang tu, orang ni. Saya lebih lapang hidup saya, lebih tenang. Menikmati takdir Allah itu jauh lebih baik daripada kita menyanggahinya. Tapi ramai manusia lupa untuk menikmati takdir Allah. Sebab pertama, takdir itu datang daripada Allah yang Maha Penyayang. Yang kedua, takdir itu memang baik untuk kita. Baik. Yang ketiga, kita pun sendiri tak tahu. Apakah dengan kita peroleh apa yang kita nak itu bagus untuk kita atau tidak, kita tak tahu. Yang keempat, banyak ilmu dalam setiap benda yang Allah takdirkan pada kita. Banyak ilmu. Kita, setiap kali kita berada dalam satu posisi, kita sebenarnya berada pada lubuk ilmu. Kalau tuan-tuan dalam kemiskinan, tuan-tuan dapat banyak belajar daripada kemiskinan. Tuan-tuan kaya, tuan-tuan banyak belajar dengan kekayaan. Tuan-tuan sihat, tuan-tuan banyak belajar tentang sihat. Sakit, tuan-tuan banyak belajar tentang sakit. Tuan-tuan kena ubat dia. Tuan-tuan kena macam mana cara nak tangani bila sakit. Maka banyak ilmu kita dapati bagi setiap takdir Allah. Bukankah antara keseronokan manusia itu mengetahui sesuatu yang dia tak tahu? Sebab tu kita suka baca surat khabar. Kalau tuan-tuan baca surat khabar, apa benda? Tak ada kaitan dengan kita. Ya, tapi saya suka tahu. Kerana itu tuan-tuan suka baca Facebook. Apa kaitan dengan awak? Tak ada kaitan.
Tapi sukalah baca, tunjuk ni gambar happy birthday, ni anniversary, ni pula lahir baby, ini pula ustaz dapat SPM bagus, seronok. Ada kaitan? Tak ada. Yang seronok kenapa? Sebab saya seronok kerana saya dapat tahu. Saya tahu kedai ni baru buka, kedai ni baru tutup. Saya tahu rumah ni baru bina, rumah ni baru terbakar. Saya tahu orang ni baru lahir, yang ni baru mati. Manusia tuan-tuan, dia seronok bila dia tahu. Tapi yang kita nak tahu tu semua tak ada kaitan dengan kita. Yang ada kaitan dengan kita, kita tak nak seronok tahu. Itu takdir Allah pada kita. Bila Allah takdirkan kita sakit, maka cuba ambil tahu kenapa kita sakit. Kita belajar banyak. Rupanya sebab kita suka makan tu, makan ni, tu jadi sakit. Jadi lepas ni kita tak nak makan dah. Rupa-rupanya sebab kita lupa buat itu, buat ini. Kita akan belajar. Akhirnya bila kita pulih daripada takdir itu, Allah pindahkan kita pada takdir lain pula, maka kita tahu macam mana nak buat. Maka ramai orang tidak menikmati apa yang Allah takdirkan padanya, tetapi dia banyak mengeluh dan merasakan ada yang lebih baik. Tak ada. Perjalanan kita ni tuan-tuan sekalian, semua Allah dah susun, semua Allah dah tentukan demi kebaikan kita. Bagi siapa yang belajar, redha, yakin. Tapi bagi orang yang tak belajar apa-apa, semua tak okey. Orang ni tuan-tuan masa tadika dia kata tak okey, sekolah rendah tak okey, sekolah menengah tak okey, universiti tak okey. Sebab dia memang tak okey. Bukan sekolah tu yang tak okey, dia tak okey. Maka dia perlu baiki diri dia. Baiki. Sebab itu kita lihat dalam Islam, bagaimana Nabi SAW mengajar kepada kita. Bagaimana kita nak terima takdir Allah. Saya nak terima takdir Allah ni macam mana Ustaz? Kadang-kadang benda tu berat. Yelah, ia tak sesuai dengan nafsu jadi berat. Walaupun tak semua benda yang sesuai dengan nafsu tu baik bagi kita. Nafsu kita nak apa? Nafsu saya nak kaya, nak lawa, nak rumah besar, nak kereta besar, tu nafsu saya. Apakah itu semua baik untuk saya? Baik tak untuk saya rumah besar? Ada orang rumah besar, dah tak boleh naik tangga, tak larat Ustaz. Sakit lutut. Dah baik ke rumah besar? Kalau boleh Ustaz, saya nak balik kampung, nak buat rumah kecil, rumah pondok je. Dia mula tahu rumah besar dah tak elok untuk dia. Alangkah hebatnya kalau dia tahu daripada awal. Ramai manusia, dia jenis gopoh gapah. Dia tak nak tengok yang sebenar. Dia nak tengok yang tak benar. Sebab itu kita lebih percaya berita palsu daripada berita benar. Kehidupan kita ni tuan-tuan, kalau ikut hawa nafsu semuanya palsu. Tapi mengikut takdir Allah, itu yang benar. Itulah ilmu Allah yang Allah nak bagi pada kita. Tapi kita nak pakai ilmu kita, ilmu nafsu. Yang pertama Nabi ajar pada kita untuk menerima takdir, menguatkan iman kita dan melawan diri dan hawa nafsu kita. Itu pertama. Macam nak kuat iman? Semayang, puasa, baca Quran, zikir, istighfar, selawat, buat baik. Semua benda, namanya benda baik, dia akan kuatkan iman kita. Semua benda. Kalau tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan sedang buat proses menguatkan iman. Kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan sedang proses menguatkan iman. Kalau tuan-tuan menjaga anak yatim, tuan-tuan sedang menguatkan iman. Baik, semua kebaikan kita buat untuk kuatkan iman. Kemudian, mujahadah diri kita. Macam mana mujahadah? Nabi SAW ajar. Nabi kata apa? Al-mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada orang beriman yang lemah. Ihris ala man yanfa'uka. Kerana itu buatlah semua benda yang beri manfaat pada kamu. Wasta'in billah. Dalam semua urusan minta tolong dengan Allah. Wala ta'jis. Jangan rasa lemah. Kalau sekiranya berlaku sesuatu kepada kamu, jangan kita kata kalaulah begitu tak jadi begini, kalau begini tak jadi begitu. Tetapi katakan, ini takdir Allah. Kalau Allah kehendaki, maka ia berlaku. Kerana perkataan kalau itu membuka syaitan masuk. Artinya, Nabi ajar kita macam mana nak kuat menerima takdir Allah.
Menguatkan iman, melawan hawa nafsu. Satu frasa. Proses menguatkan iman apa dia? Buat semua benda yang beri manfaat pada kita. Ihris ala ma yanfa'uka. Buat sungguh-sungguh. Mengaji biar kita bersungguh ada jadual. Zikir biar bersungguh ada jadual dia. Tolong orang pun sama. Semua benda. Kemudian sentiasa minta doa dengan Allah. Ya Allah, Ya Allah, kuatkan imanku, tetapkan hatiku. Kemudian jangan pernah rasa lemah dengan berkata begini. Kenapalah saya pergi sana? Kalau tak pergi, tak kena. Kenapalah saya buat benda ni? Kalau tak buat, tak kena. Jangan kata kenapa. Kalau ni, jangan. Katakan, dah takdir Allah, saya terima. Kenapalah saya tak terima pinangan simang dulu? Kalaulah saya terima anak lapang dah. Sebab dia tengok emang tu kahwin dengan orang lain, anak lapan. Kenapalah tak terima? Katakan, itu takdir Allah. Waktu kita tak terima tadi, takdir Allah. Tak perlu kita menyesalinya. Dengan melihat bahawa, kalaulah. Kenapalah saya dulu tak belajar pandai-pandai? Kalau belajar pandai-pandai, saya mungkin dah jadi sekian-sekian pangkat. Tak katakanlah, itu takdir Allah. Allah nak letak tempat yang lebih sesuai untuk kamu. Kenapalah saya dulu tak jadi calon? Kau jadi calon, saya dah jadi Perdana Menteri. Dia duk tengok yang calon kawasan tu jadi Perdana Menteri. Kenapalah? Maka kenapa sebut kenapa? Kalau ia buka pintu syaitan. Katakan itulah takdir Allah pada saya. Kenapalah saya tak baik dengan si Ali tu? Kalau baik mau dapat projek 1 bilion. Silap saya bully dia dulu. Kalau saya baik saya dapat. Katakan itulah takdir Allah. Untuk saya belajar sesuatu. Saya muhasabah sesuatu. Supaya saya tak ulang kesilapan saya. Maka kata Nabi SAW, itulah yang buka menjadikan kita lemah iman. Bila kita sentiasa kata kalaulah itu, kalaulah dikatakan itu adalah apa yang Allah tentukan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kata ulama, untuk menguatkan kita menerima takdir Allah, beristikharah. Ya, ada benda-benda penting dalam hidup kita. Kahwin penting. Ni kalau silap pilih suami, silap pilih isteri, nyesalnya kita. Ramai mana orang yang tersilap? Ada yang tersilap cari silap bodoh, ada yang tersilap memang silap serius. Saya ingat dulu bila zaman saya mengajar. Zaman jadi cikgu, kita pun kena pergi kursus. Kursus pengakak. Jadi pengakak. Ni kursus kepimpinan Manik Kayu 2. Pergi kursus dekat Bukit Katil, Melaka. Kursus. Jadi bila kursus tadi, campurlah laki perempuan, cikgu laki, cikgu perempuan. Kemudian moderator tanya seorang hamba Allah tu. Dia kata, awak dah kahwin? Dah. Cuba awak tengok ramai perempuan lawa, awak tak menyesal kahwin? Saya nyesal kahwin, tengok lawa lagi kat sini. Lihat tuan-tuan, dia punya penyesalan paling bodoh dia. Bagi kat kursus jumpa belakang ni cikgu-cikgu bawa grade daripada US, daripada UK, daripada Mesir, daripada Jordan. Mata ni mula-mula nak jadi cikgu ni, KPLI. Jadi lah, nampaklah muka macam jenis. Jadi ada seorang hamba Allah dah kahwin. Maka ditanya, awak menyesal tak kahwin? Menyesal sebab apa? Sebab lawa lagi orang kat sini. Padahal kalau dia tak kahwin pun belum tentu dia dapat pun. Maka ada orang dia menyesal bodoh macam tu. Dia pun pergi, apalah aku kahwin Allah. Kerana melihat bodoh atau lawa. Ini penyesalan yang bodoh. Sebab tu untuk elok kita tuan-tuan. Itu belum lagi sebut penyesalan yang serius. Yang menyebabkan, ni suami kaki buli ke. Ataupun bini je ni. Memang bodoh sungguh Ustaz. Dia bukan buat bodoh-bodoh. Dia memang bodoh Ustaz. Begini, tak reti jaga anak. Yang ni pula Ustaz, suami ni jahat sungguh Ustaz. Dia begini. Menyesal. Untuk elakkan kita lemah menerima takdir Allah. Ya, takdir itu berlaku. Tapi kita nak ajar apa yang Nabi ajar pada kita. Macam mana nak suruh kita kuat terima takdir Allah. Istikharah. Tentang istikharah ni ada 2 cara. Yang pertama dengan doa pada Allah. Bacalah doa istikharah yang diajar oleh Nabi SAW. Kita baca doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal am khairun li fi dini wa ma'ashi
wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal am syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khair haitsu kan summa ardini. Maksudnya ialah, ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmu-Mu dan memohon kekuatan daripada takdir-Mu dan memohon kepadamu daripada kurnia-Mu yang agung. Engkau berkuasa, aku tidak berkuasa. Engkau tahu, aku tak tahu. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Ya Allah, kalau urusan ini baik untukku, agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, maka takdirkannya kepadaku dan permudahkannya kepadaku dan berkatinya padaku. Ya Allah, kalau urusan ini tidak baik untukku, pada agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, maka palingkannya daripadaku, palingkan aku daripadanya, kemudian takdirkan kepadaku apa yang baik, di mana pun ia berlaku, ia berada, kemudian redailah aku. Kemudian disebut hajat. Sama ada tuan-tuan cuma berdoa atau kita buat solat 2 rakaat. Yang dinamakan solat istikharah atau mana-mana solat. Tuan-tuan buat qabliyah maghrib ke, ba'diyah maghrib ke, qabliyah isyak ke. Saat saya buat qabliyah bukannya istikharah tau. Ya. Tapi kalau buat solat 2 rakaat, awak ikuti dengan doa, dinamakan istikharah. Seperti Imam Nawawi rahimahullah dan kita Al-Azkar menyebut, istikharah ini bukanlah lazim kita niat sahaja aku solat istikharah, sunat istikharah. Tidak lazim begitu. Ya, kalau niat begitu pun tak ada masalah. Tapi mana-mana 2 rakaat yang kita buat, ba'diyah ke, qabliyah ke, tahiyatul masjid ke, solat wuduk ke, duha ke, dia menjadi istikharah. Bila mana kita ikuti dengan doa istikharah. Baik, ini 2 cara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Cara istikharah terbaik supaya kita kuat terima takdir Allah. Habis tak ada pula orang di istikharah cara baru, cara belek Quran. Caranya pertama dia baca qul Allah 3 kali. And then dia selawat 3 kali. Kemudian dia kata, ya Allah, tunjukkan kepadaku apa yang baik untuk urusanku ni. Tutup Quran dulu ni. Apa yang baik, dia pun buka Quran tengok ayat. Oh, okey, ayat benda. Oh, ayat ni. Maknanya buat. Larang atau buat. Ya Allah, aku nak kahwin atau tak nak kahwin ni. Atau dia tengok, ya Allah, nak cerai ke tak nak cerai bini ni. Macam mana dia pun tengok Quran, pegang, dia pun kata, dia selawat, dia sekian-sekian, dia pun buka Quran. Jumpa ayat at-talaqu marratan. Talak tu 2 kali. Cerai 2. Dia gigat bini dia, dah abang dah jumpa dah. Istikharah dah. Apakah boleh istikharah Quran begitu? Atau kadang-kadang kita nak minta petunjuk. Hari ni Bori nak buat apa hari ni? Kita pun buka dalam ni. Tengok ayat tentang haji. Kena pergi haji ni. Ayat bab haji. Kena pergi haji. Apa dia nak buat? Baca buka, tengok ayat 183. Kutiba alaikumus siyam. Kena puasa lah hari ni. Kena puasa. Ada orang istikharah cara Quran begitu. Digunakan kaedah itu. Apakah ia benar? Ini disebut sebagai al-fa'lu bil Quran. Dia ambil tuah daripada Quran. Kebanyakan ulama tidak mengharuskan cara ni. Setengah ulama seperti Imam Turtushi mengharamkannya. Dan demikian juga Imam Ibn al-Arabi Al-Maliki. Ya, setengah ulama seperti dalam mazhab kita Syafi'i makruh. Makruh perbuatan macam ni. Dan setengah ulama melihat tak ada masalah seperti pandangan Imam Ibn Battah. Namun ia satu bukan pandangan yang kuat. Kerana setengahnya menyamakan dia sama macam orang guna azlam. Azlam menjadi tradisi jahiliah. Bila mereka nak buat sesuatu, mereka akan letak 3 panah. Macam kita tengok Buddha buat, Cina Buddha buat. Tak, dia goyang. Goncang, puk campak. Tengok buat, tak buat, ulang sekali lagi. Mana ulang cabutan. Okey, jatuh anak panah buat. Dia pun buat hari ni. Hari ni nak pergi kerja tak nak pergi kerja? Dia pun goyang. Kotak-kotak macam itu. Campak. Tengok apa yang jatuh. Yang jatuh, pergi kerja. Terpaksa pergi kerja walaupun hari cuti. Sebab suruh kerja. Tapi kalau nafsu dia tak sesuai, dicabut lagi. Kadang-kadang mereka gunakan burung. Okay, kita tengok burung terbang kat mana. Kita nak start musafir ni. Kita nak lalu sini ke lalu sini. Kalau ikut ways, suruh di sini. Tapi kita nak mengambil berkat burung merpati. Kita pun campak burung merpati. Burung merpati tu terbang ke belakang. Oh, lalu ikut belakang.
Ini panggil fa'lu. Dia orang guna semua cara. Tapi yang hari ni orang tanya saya, kadang-kadang orang tanya saya mesej, saya tak sempat jawab. Banyak sebab lah tak sempat jawab. Kadang-kadang kita nak cari peluang lebih baik supaya manfaat lebih umum. Yang kedua, kadang-kadang kita jawab ringkas ni, dia orang screenshot masuk dalam Facebook. Sedangkan kita tak jawab secara detail lagi. Ada orang tanya dia tu screenshot masuk. Kadang-kadang penjelasan tu tak lengkap, maka kita bimbang berlaku fitnah. Maka saya dah sebut, orang menggunakan fa'lu dengan Quran, maksudnya ialah dibuka mana-mana ayat. Mana-mana ayat. Kemudian dicuba faham ayat tu dengan realiti hidupnya. Maka ini bukan caranya. Al-Quran untuk ditadabbur, bukan untuk mencari keputusan itu dan ini. Allah dah ajar kita, Rasul dah ajar kita, nak tahu satu keputusan, ada 3 cara. Yang pertama ialah tanya orang alim. Fas'alu ala dzikr. Tuan-tuan tanya pakar-pakar. Tuan-tuan nak start bisnes. Saat saya nak start bisnes. Tanya macam mana? Tanya orang pandai. Sesuai tak bisnes sekarang? Bisnes apa yang sesuai? Oleh kerana sekarang banyak orang duduk rumah, bisnes sesuai, bisnes kacang. Supaya orang duduk rumah makan kacang. Hidup ni kan kacang. Mudah. Biasa semua orang nampak hidup ni mudah. Macam kacang. Makan kacang je. Dia pun buat. Dia tanya orang pakar ni. Orang dah kira, oleh kerana biasanya 15 juta orang keluar untuk bekerja sekarang dengan dasar PKP, 1.5 juta je yang keluar. Jadi hampir 13 juta duduk rumah, 13.5. Yang ni kalau makan kacang kaya dia. Dia tanya orang-orang alim, prospek ustaz kalau main saham sekarang sesuai tak? Kata orang ni gini begini. Itu juga istikharah. Sebab Allah sebut fas'alu ahla dzikr, tanya orang tahu. In kuntum la ta'lamun. Disebut dalam hadis, izastansaha akhuka fansah lahu. Kalau kawan kamu minta nasihat dia. Nasihat, ini nak berkebun. Takkanlah sekadar ambil istikharah solat je, tak cukup. Mesti ada asbab yang lain. Tanya orang pandai dalam bab kebun. Ni tanah ni sesuai tanam apa? Ni tanam ni tak sesuai tanam pokok ni. Pokok ni sesuai tanam mayak je, Ustaz. Jadi buat tanah kubur. Buat bisnes tanah kubur. Jadi kita tanya pakar dia. Pakar duk tengok pH tanah ni, ini sesuai untuk kangkung. Tengok pH ni sesuai untuk durian. Ni tanah bukit cantik. Ni durian bagus, cepat subuh. Maka dia tahu apa yang sesuai. Kalau dia kata ni tak sesuai apa, ini sesuai buat perumahan. Yang kedua, saya katakan solat istikharah. Yang ketiga, doa istikharah atau doa apa-apa pun. Maka ini cara istikharah yang betul yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bila tahu takdir Allah ini baik untuk kita, yang kita duk nampak buruk pada hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita memang nampak buruk. Hakikat sebenar semua takdir Allah itu baik di sisi Allah SWT, kerana padanya ada hikmah, ada keadilan, ada rahmat. Kerana itu saya katakan jangan duk mengeluh dengan takdir Allah. Cuba tengok hikmahnya apa. Cuba lihat keadilan di situ apa. Dan cuba lihat ilmunya apa di situ. Dan rahmatnya apa. Kalau hari ni saya ditakdirkan duduk rumah, apa rahmatnya? Baru saya tahu beban isteri saya jaga anak. Baru saya tahu apa sebab isteri saya darah tinggi. Rupanya duduk main dengan anak selama ni. Sebab darah saya pun naik juga sikit. Misalnya, kita tahulah untuk menghargai orang rumah kita. Ataupun akhirnya isteri pun mula kenal kita rupa-rupanya. Suami saya ni bukan jenis orang duduk-duduk saja. Dia tetap bekerja walau duduk kat rumah. Sungguh dia bersungguh mencari rezeki dan nafkah untuk anak isteri. Maka isterinya mula menghargai suaminya. Maka masing-masing melihat nilai-nilai tertentu yang mungkin tak akan dapat dilihat kalau tidak kerana takdir ini. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, setiap takdir itu baik. Yang menjadikan nampak tak baik ialah hawa nafsu kita. Syaitan kita. Dan manusia-manusia yang lemah iman seperti kita. Tetapi kalau sekiranya kita generate iman kita kuat, maka iman ini akan nampak dengan nur. Bagus benda ni. Dan kita pula punya kawan yang baik. Kawan ini berkata bagus yang ni. Kita pula punya nafsu yang boleh dikontrol. Maka kita boleh sabarkan nafsu kita untuk melihat apa yang lebih baik. Apa yang lebih menyelerakan. Sebab itu tuan-tuan tengok dulu semua benda dunia ni tak elok. Sehinggalah Allah yang tentukan mana elok bagi kita atau tidak. Nabi kita SAW, dia tolak semua di dunia. Dia mengenali Allah terlebih dahulu.
Maka selepas itu dia mengambil apa yang Allah suruh dia ambil. Barulah dia datang cinta dengan benda tu, kerana bermula dengan cinta pada Allah. Jangan ambil dunia kerana cinta dunia. Ambil dunia kerana cinta Allah. Atas sebab cinta Allah kita ambil benda ni. Macam tuan-tuan kita pergi rumah orang kita sayang. Dia angkat makanan apa pun kita suka makan. Sebab yang mengangkatnya orang kita sayang. Bukan kita sayang makanan tu dulu. Kita sayang tuan rumah tu dulu. Kita hormat tuan rumah. Maka dia angkat semuanya sedap. Dan kita yakin tuan rumah yang baik tak mungkin angkat makanan tak sedap pada kita. Tuan rumah yang baik, tuan rumah yang pemurah, mestilah angkat makanan paling sedap. Kita dah kenal dia. Even kalau dia kata saya nak bagi makan biskut kering, kita tahu biskut kering dia mesti power. Mesti biskut kering dia cicoh dengan kuah kambing. Mesti biskut kering dia dengan sekian-sekian. Sebab kita kenal orangnya. Apatah lagi bila kita kenal Allah yang pemurah, yang penyayang kepada hamba-Nya, maka kita tahu semua takdir Allah baik untuk kita. Kerana itu belajar cinta Allah, kenali Allah, maka kita dapati semuanya takdirnya indah belaka. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.